Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudari pengacara majlis yang berbahagia, Datuk Lokman Hakim Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang berbahagia Tan Sri Datuk Setia Haji Amrin bin Buang, mantan Ketua Audit Negara, yang berbahagia Tan Sri Abu Kasim Muhammad, Pengerusi Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional dan mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita mengadakan program Lafaz Ikrar Bebas Rasuah sempena Forum Eksekutif Merdeka yang bertemakan takbir urus terbaik dalam sektor awam pada hari ini. Saya difahamkan forum eksekutif yang dianjurkan pagi ini dibarisi oleh tokoh-tokoh besar dalam perkhidmatan awam, antaranya yang berbahagia Tan Sri Amrin Buang, mantan Ketua Audit Negara, dan yang berbahagia Tan Sri Abu Kasim Muhammad, mantan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Memang Malaysia terkenal dengan integriti pentadbiran awam. Pernah melahirkan orang yang ada di hadapan kita ini, masuklah dulu seperti Tan Sri Harun Hashim dan para hakim yang terkenal di peringkat antarabangsa di atas integriti mereka. Malaysia memang dihormati seketika dulu, di antaranya sifat integriti yang begitu tinggi yang diamalkan sejak selepas merdeka. Ini rekod yang tidak boleh kita nafikan, soal integriti khasnya pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai awam. Bercakap soal takbir urus, suka saya memetik satu amanat Tengku Rahman Putra Al-Haj dalam rancangan Malaysia Pertama. Tengku kata, kunci kepada kemajuan dan kesejahteraan tidak terletak pada kepuasan menikmati apa yang telah dicapai, tetapi pada keazaman utuh untuk melakukan yang lebih daripada itu pada masa hadapan. Artinya every time berazam untuk buat lebih baik pada masa hadapan. Tengku, walau apapun kita kritik terhadap dia, beliau seorang yang berintegriti. Bersara sebagai Perdana Menteri hanya mampu beli sebuah rumah sahaja pada waktu itu. Apa yang dapat kita pahami daripada ucapan Perdana Menteri pertama ialah pentingnya kita semua bersedia menerima perubahan dengan meningkatkan segala upaya bagi membina Malaysia yang lebih maju dan makmur. Dan kita tahu, kita ditadbir dulu oleh British, mereka meninggalkan satu sistem pentadbiran yang agak baik, dan mereka di negara mereka masih amalkan. Kita lihat contoh yang dekat, apa yang berlaku pada Perdana Menteri Great Britain Boris Johnson ketika MCO rakyat dikurung kerana COVID-19. Beliau membuat parti di pejabatnya. Yang membuat report tidak lain polis yang mengiringi beliau, dan terdedah dalam parlimen. Beliau meminta maaf kerana melanggar MCO. Partinya sendiri mengatakan not enough, apologize tak cukup, you must resign. Dan Perdana Menteri Boris Johnson resign kerana melanggar undang-undang yang dia buat sendiri. Sekarang ada pula usul untuk impeach dia, untuk buang daripada ahli parlimen. Kita di sini kalau ada orang besar melakukan kesalahan, kita cari jalan bagaimana nak melepaskannya. Apa yang dapat kita pahami daripada ucapan Perdana Menteri pertama kita itu, yaitu soal integriti. Hasrat inilah yang diterjemahkan melalui 6
nilai trust Malaysia Madani yang digarap adianya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu berteraskan kepada usaha, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Kita melihat rata-rata umat Islam begitu baik dalam amalan fiqh dan jurispruden, tetapi umat Islam tertinggal sekarang ini di sudut akhlak Islam. Sebab itu bila kajian dibuat oleh George Washington University, seorang profesor Islam membuat kajian menyeluruh, didapati negara yang paling berakhlak Islam nombor 1 dapat kepada New Zealand, kemudian diikuti dengan negara Skandinavia, kemudian Singapura. Negara-negara orang Islam baik di sudut amalan fiqhnya, tapi jauh dari segi amalan akhlaknya, Islamic behavior. Ini pernah diungkap oleh Syekh Muhammad Abduh, Syekh Ali Reda 60-70 tahun dulu. Bila mereka melawat negara Eropah, mereka mengatakan, aku lihat Islam berada di sana, orang Islamnya tak ada. Aku balik ke negaraku, aku melihat orang Islam, tapi Islamnya tak ada. Artinya Islamic jurisprudence dan fiqh terpisah dengan akhlak Islam. Kalau saya nak sebut negara di sebelah rantau ini yang paling mengamalkan akhlak Islam ialah Jepun. Ini yang kita kena bezakan antara amalan kita fiqh, sembahyang, puasa, zakat, tutup aurat, tak minum arak, tak makan babi, all is good. Tapi di sudut amalan yang pernah diutarakan oleh Syekh Umar Abdul Aziz, iaitu khalifah yang memerintah di Andalusia, bagaimana berlaku pemisahan harta pribadi dan harta awam, bagaimana beliau lakukan sehingga amalan itu diterjemah di negara Eropah. Tetapi kita kadang-kadang itu wang negara, wang kita, wang kita, wang kita. Nah, ini yang berlaku banyakkan di dunia Islam. Tabi urus madani diperlukan supaya lonjakan ke masa hadapan menjadi lebih pantas dan seiring zaman, serta tidak sekadar mengekalkan status quo yang lapuk. Inilah yang mesti menjadi pemangkin untuk kita ambil kira dalam merancang tindakan tabi urus yang padu. Hadirin, hadirat sekalian, dalam majlis amanat pertama saya pada Januari tahun ini, saya ada menyebut mengenai kemampanan sektor agro makanan negara. Trust mengemudi cabaran krisis global melalui tema ini. Saya berhasrat mengangkat peranan kementerian ini sebagai menjamin bekalan makanan negara supaya sentiasa mencukupi dan tersedia buat semua rakyat Malaysia melalui 4 dimensi keterjaminan makanan, iaitu ketersediaan, akses, penggunaan serta kestabilan dan kemampanan. Dalam menjayakan agenda keterjaminan makanan negara ini, pastilah ia memerlukan kepada usaha dan sinergi yang tidak sedikit daripada seluruh agensi di bawah kementerian ini. Dalam melaksanakan inisiatif perdana ini, kita tidak boleh lari daripada membudayakan integriti tinggi, amanah dan cekap bagi menghasilkan kerja yang berkualiti tinggi. Sebab itulah di hadapan kita ini, Tan Sri Amrin Buang, Tan Sri Ahmad Kasim, Tan Sri Amrin Buang sempat bersama berkhidmat di bawah masa saya jadi Menteri Pertahanan, iaitu satu jawatan kuasa khas untuk siasatan di kementerian itu, dan banyak perkara terdedah kepada rakyat Malaysia. Untuk itu, inilah tujuan hari ini KPKM menghimpunkan semua pihak pengurusan utama kementerian dan agensi bagi membicarakan isu dan cabaran yang dihadapi bagi mengekalkan tadbir kelola yang baik dalam sektor awam. Saya ingin menyeru agar penjawat awam dan anggota pentadbiran dapat membina kepercayaan antara satu sama lain bagi memastikan kementerian ditadbir dengan cekap dan berkesan. Saya berpeluang, kami terperangkap dalam banjir dan hujan lebat, saya berpeluang berbincang dengan Allahyarham Tan Sri Harun Hashim begitu lama bagaimana mereka berkhidmat
sehingga bersara soal integriti yang mereka warisi daripada pentadbiran yang dibuat oleh British dan mereka kekalkan, sehinggalah Malaysia saya sebut tadi menjadi negara yang harum di sudut pentadbiran, integriti pegawai, kerana sistem itu diguna pakai. Tapi perkara itu perlu dipertahankan, dipertingkatkan. Memang berlaku kemerosotan, tetapi perlu kita tingkatkan kembali. Penjawat awam perlu sentiasa memegang prinsip serve the government of the day dan memastikan hasrat kerajaan dilaksanakan berdasarkan dasar dan polisi kerajaan semasa pada hari ini. Setiap kepimpinan kementerian, jabatan dan agensi melalui aspirasi keterjaminan makanan, seluruh warga kerja kementerian ini wajar mengambil prinsip amanah sebagai paksi utama dalam memenuhi tanggungjawab dengan tadbir urus yang baik, terutamanya yang berkaitan dengan tugas besar kementerian dan terhadap rakyat negara ini. Alhamdulillah sekarang ini hal keterjaminan makanan semua mengambil sikap yang positif. Intan telah membuat program semalam, Universiti Putra, artinya semua pihak menyedari soal krisis global warming dan krisis cuaca dan sebagainya. Semua pihak mengambil berat dan saya amat berbesar hati dan bergembira melihat sikap yang ada kepada pegawai-pegawai kerajaan dan juga Institut Pengajian Tinggi yang nampaknya mengambil tahu dan mengambil berat soal apa yang berlaku di dunia sekarang ini, khasnya untuk Malaysia dan rakyat Malaysia. Manusia ini menurut satu kajian daripada Universiti Birmingham dan Durham disifatkan sebagai makhluk peniru secara fitrahnya. Perilaku meniru ini diperlukan dalam mewariskan kebudayaan, ritual sosial dan amalan keagamaan serta peraturan yang disebut sebagai konvensi. Dalam bahasa semasa, kita menyebut aspek ini sebagai kepimpinan melalui teladan. Ia boleh dijadikan indikator pendekatan secara bottom up dan top down yang dilaksanakan oleh kerajaan secara strategik. Yang meniru kuat sekali ini, semua dia cari teknologi, dia hantar pelajar, dia belajar balik buat di negara dia, China. Sebuah negeri yang berada dalam keadaan yang begitu teruk di tahun 60-an, yang saya selalu sebut, 3 beranak makan nasi moy karena susah dan miskin. Sekarang 3 beranak itu telah naik Audi, kereta Audi. Bagaimana perubahan yang dilakukan di negara mereka, dan mereka ini adalah bangsa yang paling kuat meniru, mencari teknologi, berusaha, sehingga apa yang mereka belajar di Amerika itu dibawa balik dan diimplementkan di negara mereka, sehingga mereka menjadi saingan hebat kepada Amerika sekarang ini. Bahkan mereka sudah menuju kepada kekuatan ekonomi yang pertama di dunia ini. Maka dalam mewariskan tadbir urus terbaik dan mencipta tata kelola madani yang selari dengan citra Malaysia, kita berbesar hati mendapatkan lontaran idea dan sisi pandang daripada 2 orang panel yang merupakan orang besar dalam sektor awam yang kita jemput pada hari ini, selama mereka dalam perkhidmatan awam dahulu. Tan Sri Amrin Buang, 74, still young, insyaAllah. Isi inilah yang mahu kita tiru dalam sesi perkongsian input dengan matlamat mahu dibudayakan pula dalam organisasi masing-masing. Hadirin sekalian, saya ingin memetik nasihat daripada Sayyidina Ali yang boleh kita sama-sama jadikan panduan. Janganlah melakukan perbuatan yang salah terus-terusan atau lalai membetulkan perkara yang salah. Buatlah sesuatu itu tepat pada masanya dan kena pada tempatnya. Kepimpinan pada waktu itu di antara inilah melahirkan Islamic civilization satu ketika dahulu dan menguasai pentadbiran yang hebat di dunia ini. Sekarang semuanya itu tinggal sejarah. Sejarah itu boleh dikembalikan dipelopori oleh umat Islam sekarang ini supaya mereka boleh kembali memainkan peranan utama di dunia sekarang ini kalau mereka balik kepada
pesanan-pesanan dan sudah tentulah panduan yang paling tinggi Al-Quran dan hadis dan pesanan-pesanan pemerintah-pemerintah yang berjaya pada waktu itu. Saya amat berharap semua pihak dapat memanfaatkan sesi forum eksekutif Merdeka ini bagi memajukan lagi tadbir urus pada peringkat pengurusan masing-masing. Saya berdoa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala agar usaha murni semua pihak untuk memacu kecemerlangan organisasi seperti ini diberkati. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah, saya meresmikan penutupan forum bicara eksekutif Merdeka tadbir urus terbaik dalam sektor awam. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.